Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Shiro. Bagi yang masih baru dengan channel saya, sila subscribe channel saya kerana saya akan berkongsi pelbagai tutorial yang akan membantu anda dalam pelbagai bidang. Okey, stay tune dalam channel saya. Sebelum itu, bagi anda yang belum subscribe channel saya, sila tekan subscribe dan juga tekan loceng untuk mendapat notifikasi video-video saya yang baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Selamat pagi. Alhamdulillah, kali ini saya nak berkongsi dalam satu video ini apabila ada permintaan daripada kawan, daripada sahabat yang bertanyakan tentang bagaimana untuk menghadapi apabila ada penolakan. Penolakan ni maksudnya kita akan rasa hampa apabila idea kita ditolak, idea kita tidak diterima, okey, dan pada masa sama juga kita akan rasa hampa. Macam mana nak menangani perasaan hampa ini? Macam itulah soalannya lebih kurang. Okey, beberapa soalan tu saya gabungkanlah. Soalan tu hampir sama. Pertamanya, bagaimana menghadapi penolakan, idea orang kritik kita, okey, idea yang kita bagi orang kritik, orang kutuk apa semua, orang tidak boleh terima. Dan ada juga yang bertanya bagaimana pula nak hilangkan rasa hampa tersebut. So saya gabungkanlah soalan ni, saya jadikan dalam satu video sebab soalannya lebih kurang sama saja. Okey, saya suka bercerita tentang kisah-kisah Nabi, okey. So saya rujuk pada kisah Nabi. Contoh pada Isra' dan Mi'raj, okey. Baginda Rasulullah diangkat di atas dan pada satu tahap tu Rasulullah nampak satu pohon hijau dan Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, pohon apa itu?" So Jibril kata itulah tempat Musa bersandar. Bersandar sewaktu Musa tiada ibu, tiada ayah, tiada sesiapa pun, tiada manusia. So apa yang Allah nak ajar kita kat sini sebagai teladan, bahawa Musa pun bersandarkan kepada Allah saja. Maksudnya tidak ada siapa-siapa pun. So Musa bersandar pada pohon tersebut, hanya bersandarkan kepada Allah saja. Okey, ini kisah Nabi. Okey, lagi satu kisah lagi yang saya suka ambil adalah kisah Nabi Ayub. Kerana Nabi Ayub ni seorang yang kaya, ada ladang, ada anak, semua dengan isterinya Rahmah, okey, mempunyai hidup yang penuh kemewahan, bahagia, tapi tetap diuji oleh Allah, diberi kesakitan. Sebab apa? Saya adalah pengidap gangguan saraf sebaik distonia. So apa yang Nabi Ayub ada adalah bersabar dan bersandar kepada Allah apabila beliau sakit misteri, iaitu sakit yang menyebabkan kulit apa semua. Anak-anaknya meninggal dalam gempa bumi. So tanaman dia, kebun-kebun dia yang segar bukan, habis semua jadi lenyap, okey, jadi layu. So apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Dia bersabar. Baginda memang bersabar. So akhirnya Rahmat isterinya menasihatkan, memesan kepada Nabi Allah Ayub, berdoa, minta kepada Allah. Tapi Nabi Ayub tidak berdoa. Nabi Ayub hanya mengadu saja. So mengadu dengan berdoa ni adalah benda yang berbeza. Iaitu mengadu ya Allah, mengadu nasib dia. Dan akhirnya Allah bagi satu perintah bahawa hentakkan kaki di tanah dan keluarlah pancuran air, dan air tersebutlah Nabi Ayub mandi dan Nabi Ayub sihat. Yang paling penting ceritanya kat sini adalah teladannya adalah untuk bersabar. Apabila apa benda yang berlaku, untuk kita hadapinya, kita rasa hampa, kita perlu bersabar dengan ujian. Okey, so itulah yang terjadi kalau kata apabila kita bersandar kepada Allah, kita sakit, kita kena buang kerja, kita jatuh dalam perniagaan, dalam apa saja yang kita rasa kita hampa, kematian keluarga, kita kena bersandar kepada Allah. Contoh kalau seorang isteri yang bertakwa, apabila kematian suaminya, mereka akan tetap rasa semangat untuk bangkit, tidak merintih, tidak apa. Kerana apa? Mereka tahu suami mereka telah dipilih oleh Allah kerana kembali kepada Maha Pencipta, dan mereka ini adalah isteri yang bertakwa, dan mereka bersandar kepada Allah bahawa insya-Allah akan ada makanan untuk anak-anak,
akan ada pekerjaan untuk mereka untuk menyara anak yatim. So ini telah dijanjikan dalam Al-Quran bahawa sesuatu benda tu mesti ada hikmahnya. So dari sini tuan, yang saya nak sampaikan adalah kenapa kita kena sampaikan ni. Nabi pesan, sampaikanlah kisah-kisah daripada Nabi ni, bahawa Nabi-Nabi ni pun teruk diuji. Nabi-Nabi ni membawa wahyu, membawa pendapat, membawa kata-kata Allah. Itu pun ditentang hebat, ditolak, di-reject, dihina, dibaling batu dekat Taif. Apakah lagi kita manusia yang kita bagi idea dalam meeting, kita bagi idea dalam mesyuarat, dalam perjumpaan, dalam apa saja pada bos kita, apa saja kita buat, orang reject. Kita buat perniagaan, kita bercerita tentang perniagaan kita, orang cakap kita tipu, orang reject kita dan kita hampa. Jangan hampa, sebab apa? Nabi pun diuji. So bila Nabi diuji, kita pun diuji. Kita manusia lagi banyak, lagi kena kuat lah. Nabi pun lagi teruk kena uji kan. So jangan hampa. So sebab tu bila soalan ni timbul pada saya, minta pendapat saya rujuk pada kisah-kisah Nabi. Okey. Okey, seterusnya bagaimana kita nak menghadapi ni? Okey, setiap pagi kita bangun, kita akan rasa tak tenang. Ada je benda kita serabut, duit tak cukup, hutang banyak. Sama macam saya pun bangun sakit tak baik lagi, kerja mungkin akan hilang, perniagaan pun boleh tentu lagi. Banyak benda kita serabut. Tapi kita tak tahu apa yang kita serabut tu. Di mana ketenangan kita nak cari? Ada orang mencari ketenangan dengan minum arak, ada orang mencari ketenangan dengan isap dadah. Itu mencari ketenangan cara yang salah. Ketenangan yang betul adalah kita berzikir, bertasbih, beristighfar. Itu je amalan kita harian. Apabila kita banyak berzikir, kita dekat dengan dia. Contohnya kita berjalan jam, bila kita bawa kereta, kita bawa kereta jalan jam. Kalau kita marah-marah pun tak guna. Sebab apa? Kereta takkan bergerak. Kita marah-marah pun kereta takkan bergerak. Ini saya dengar cerita daripada Ustaz Abdul Samad. Okey, kalau kita marah-marah dalam jam pun kereta tak tahu bergerak. So lebih baik kita berzikir. Apabila kita berzikir, walaupun kita seorang dalam kereta, kita akan rasa macam kita ada teman dalam kereta. Sebab apa? Kita dekat dengan Allah. Ketenangan tu daripada Allah. Apabila kita di pejabat, dalam meeting kita kena marah, kita kena reject, kita punya idea orang tolak. Walaupun dalam pejabat tu, dalam tempat kerja kita ramai orang, tapi apabila kita berzikir, kita sabar, kita akan rasa macam kita kesunyian. Sunyi kerana apa? Sunyi kerana kita bersama Allah. Itulah nikmat zikir. So siapa yang belum amalkan zikir, amalkan zikir. Okey, amallah 1000 kali sehari. Malu, ada yang cakap malu nak bawa tasbih pergi tempat kerja. Tak payah bawa tasbih lah, bawa lah apa ni yang elektronik tu saja, tak gajari, orang tak nampak pun. Okey, buat 100 kali ke apa. Itu saja yang kita perlu buat. Okey, so amalkan zikir. So zikir tu adalah untuk penenang kita. Sebab apabila kita berzikir, kita telah sandarkan kita punya diri kepada Allah, dan ketenangan tu adalah milik Allah. Ketenangan tu datang daripada Allah. Ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Itu saja yang perlu kita buat apabila kita rasa kita tekan down. Okey, now di akhir video saya ni, okey, kita tak payah cerita panjang, kita terus pergi ke kita ni tips. Okey, tips saya. Okey, apa saja kritikan belum tentu menjatuhkan. Okey, saya ulang apa saja kritikan belum tentu menjatuhkan, dan apa saja pujian belum tentu ianya keikhlasan. Apa saja pujian belum tentu ianya keikhlasan. So apa benda, ada saja orang kritik kita, ada saja objection pada kita, orang reject kita, orang reject perniagaan kita, itu belum tentu adalah benda yang tidak baik. Sungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang baik pada kita. Dalam surah Al-Baqarah dah mengatakan ayat tu. So kita kena percaya bahawa sesuatu benda tu ada hikmah, ada asbabnya. Hari ni kenapa kita punya pendapat, kita punya idea di-reject oleh bos kita. Kita kena sabar, kembali kepada berzikir, bertenang tadi tu. Rupanya lepas 2-3 bulan, kalau idea kita itu dilakukan oleh syarikat, dilakukan oleh organisasi, mungkin organisasi kita akan bankrupt, kita pun kehilangan kerja. So mungkin idea kita itu tidak betul. So kritikan yang berlaku pada waktu itu mungkin ada hikmah kepada kita, dan mungkin kritikan tersebut adalah hikmah untuk kita memperbaiki lagi. Ini kita bagi presentation, kita rasa macam cantik kita punya taklimat tu, tapi kena kritik, and then kita down, salah. Patutnya kita kena betulkan, kita ambil secara positif, kita betulkan balik kita punya slide, kita punya pembentangan, kita kena cari balik, kita kena buat analisis R&D, kita punya try and error kita kena buat. So patutnya kita kena ambil yang positif. Kritikan itu akan menjadi positif. Okey, dan setiap pujian, ini orang puji kita, kau bagus, belum tentu lagi itu adalah ikhlas daripada mereka. Kadang-kadang mereka ni hanya menjaga hati kita. So itu yang kita selalu terperangkap. Kita terperangkap apabila kita rasa orang puji kita, kita rasa kerja kita dah bagus. Sebenarnya orang
tidak ikhlas memuji kita, so kita perangkap. So macam mana kita nak ni? Kita kena ikut apa yang kita yakin. Kalau kata kita dah buat kajian, apa kita kena kritik apa semua. Kalau orang kritik kita, orang reject kita punya idea, apa kita perlu buat? Kita kena buat kajian balik. Kita kaji balik, betul ke? Kita rasa kita punya idea, kita punya pendapat tu betul, kita punya prinsip tu betul, pegang pada prinsip kita, pegang kita bahawa ini adalah betul. So kita kena yakin. Tapi kalau kita rasa macam goyang, tidak yakin, maka tinggalkan dulu. Kalau kita rasa was-was, tinggalkan dulu dan cuba perbetulkan dulu. Tapi kalau saya kata kita yakin apa yang kita ditolak itu adalah betul, jangan hampa, kita kena pegang pada prinsip kita. Yes, this is right for me. Sebab apa? Kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Okey, kalau hari ni kalau kita ajak buat satu perniagaan, kalau kita yakin, kita terima. Dan hari ni kalau kita nak ajak kawan kita masuk join perniagaan kita untuk ataupun kita nak memberi perkhidmatan consultation ke, penulisan ke, bagi bagi hikmat perundingan kepada orang. Kalau kata mereka reject kita, tapi kita yakin bahawa kita punya ilmu tu betul, kita kena pegang kita punya ilmu betul. Jangan kita mengalah pula, kita cakap tak boleh lah, aku memang tak boleh menulis iklan untuk orang, aku tak boleh tuliskan artikel untuk orang. Kita pula mengalah. Sedangkan kita memang pakar dalam bidang tu. So kita jangan down, kita kena yakin. Sebab apa tuan-tuan? Penilaian manusia tidak penting, penilaian makhluk tidak penting. Penilaian penting adalah daripada Allah Ta'ala. So saya ulang balik, penilaian penting adalah dari Allah Ta'ala. Dan ingat balik kisah Nabi tadi, apa pun bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saya perkongsian saya pada video pada kali ini. Jangan hampa sentiasa berzikir, ingat pada Allah. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kita jaga dia, dia jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like dan komen jika video ini bermanfaat supaya biarnya terus tersebar. Terima kasih.